Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersua lagi kita dalam kelas untuk hari ini. Hari ini kita akan teruskan dengan bab 2 iaitu peta topografi. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan peta topografi. Apa yang dimaksudkan dengan peta topografi nanti kita akan tengok. Okey, sebelum tu saya nak kamu tengok dulu. Okey, dekat sini apakah yang anda akan pelajari? Okey, apa yang akan anda pelajari dalam bab kali ini? Yang pertama adalah menyatakan maksud peta topografi. Yang kedua, mengenal pasti garisan timuran dan garisan utaraan dalam peta topografi. Peta topografi ni first time kamu dengar kan? Kamu selalu duk tengok peta je tapi tak tahu tu adalah peta apa. Okey, yang ketiga adalah menyatakan rujukan grid. Apa dia pula rujukan grid? Okey, yang keempat, menerangkan perbezaan kegunaan rujukan grid 4 angka dan 6 angka. Yang seterusnya, menunjuk cara membaca rujukan grid 4 angka dan 6 angka untuk menentukan kedudukan dalam peta topografi. Yang kelima, Yang keenam, menganalisis hubung kait ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya dalam peta topografi. Masa tingkatan 1, kamu dah belajar ciri pandang darat fizikal dan budaya ni. Okey, yang akhir sekali kita akan mentafsir peta topografi secara keseluruhan. Inilah tajuk yang akan tajuk yang akan kamu pelajari dalam bab peta topografi ini. Okey, seterusnya kita akan tengok, mula-mula sekali kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan peta topografi ni. Peta topografi. Yang pertama adalah menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan. Sesebuah kawasan tu kita boleh tengok dekat atas muka bumi ni. Dekat mana kamu nak tengok, kamu boleh rujuk peta topografi. Yang kedua adalah mempunyai garisan grid secara melintang dan menegak. Yang ni kamu boleh tengok dekat contoh ni. Garisan grid. Garisan grid secara melintang dan juga menegak. Itu adalah dua garisan grid. Okey. Seterusnya kita tengok persoalan cikgu. Soalan daripada cikgu lelaki ni. Dia tanya, dia kata ini ialah peta topografi. Bolehkah anda nyatakan ciri sebuah peta topografi? Dia suruh anak murid dia jelaskan, cari ciri-ciri peta topografi ni. Kalau kamu tengok peta topografi ni, dia lebih kurang sama saja dengan peta laka yang kamu belajar sebelum ni. Cumanya peta laka kita tengok dari pandangan atas. Tengok daripada pandangan atas, sama juga dengan peta topografi, kita tengok dari pandangan atas. Kita tengok apa yang ada di muka bumi di sesebuah kawasan. Kita tengok apa yang membezakan peta topografi ni dengan peta laka. Sebenarnya tak ada beza pun. Dia lebih kurang sama. Cuma peta topografi ni dia ada skala. Okey. Yang pertama, murid yang pertama, dia kata peta topografi perlu mempunyai tajuk. Dekat sini tajuk, petunjuk. Dekat sini ada petunjuk dan dekat sini ada skala. Okey, kalau masih ingat, skala ni adalah skala pecahan wakilan. Kamu dah belajar hari tu. Okey, seterusnya, pelajar yang kedua ni dia kata peta ini dilukis menggunakan skala dan simbol-simbol tertentu. Peta. Dalam peta ni, setiap yang dilukis adalah simbol dan dia ada skala dia. Okey, pelajar yang ketiga, dia kata peta topografi ialah peta yang menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya sesuatu kawasan. Ada ciri pandang darat fizikal iaitu ciri-ciri semula jadi yang ada di atas muka bumi ini. Contohnya seperti kontur sungai, hutan,
manakala ciri pandang darat budaya yang dicipta oleh manusia seperti jalan kereta api, jambatan dan juga jalan raya. Okey. Seterusnya kita akan tengok muka surat 19. Apakah yang dimaksudkan dengan garisan timuran dan garisan utaraan? Okey, garisan timuran dan garisan utaraan dia adalah garisan grid. Garisan grid yang dilukis di atas peta topografi. Okey, mula-mula sekali kita akan tengok garisan timuran. Dekat sini adalah garisan timuran. Di sini adalah garisan timuran. Kalau kamu nampak garisan timuran ni dia adalah secara menegak. Secara menegak. Manakala garisan utaraan ni dia adalah secara melintang. Dia melintang. Okey, garisan timuran. Kita baca dulu garisan timuran. Garisan timuran dekat sini. Garisan grid yang dilukis secara menegak. Macam saya dah terangkan tadi adalah secara menegak. Garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah timur. Maknanya ke sini ke arah timur. Garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah timur. Okey. Seterusnya kita akan tengok garisan utaraan. Okey, garisan utaraan. Garisan utaraan adalah garisan grid yang dilukis secara melintang. Garisan secara melintang, garisan yang menggunakan kedudukan sesuatu tempat ke arah utara. Sama juga kita tengok suatu tempat tu dia akan bergerak, dia akan menunjukkan arah utara. Garisan grid dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah utara. Dia akan semakin bertambah nilainya. Baiklah, seterusnya kita akan tengok rujukan grid. Apa pula yang dimaksudkan dengan rujukan grid? Jika tadi kita dah tengok garisan timuran dan garisan utaraan, sekarang kita akan tengok rujukan grid. Okey. Rujukan grid yang pertama adalah kombinasi antara nilai garisan timuran dengan nilai garisan utaraan pada titik persilangan. Dia kombinasi, maknanya campuran antara nilai garisan timuran dan garisan utaraan. Jadi dekat tengah ni adalah titik. Dekat tengah sini adalah titik persilangan. Jadi kita kena baca nilai yang dekat tengah tu. Okey. Yang kedua, terdapat dua cara untuk menyatakan rujukan grid, iaitu rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Apa dia pula? Rujukan 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Okey, yang akhir sekali, nilai garisan timuran hendaklah dibaca dahulu, diikuti dengan nilai garisan utaraan. Okey, bermula sekali kita akan baca timuran dulu, baru utaraan. Okey, seterusnya kita akan tengok rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka, perbezaan dia. Okey, bermula sekali kita tengok yang ni. Rujukan grid 4 angka lebih sesuai digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan yang luas dalam segi 4 grid. Contohnya kawasan hutan, pertanian dan perlombongan. Kawasan kampung pun sama, dia bagi contoh dekat sini. Kawasan kampung. Kawasan kampung tu adalah kawasan yang luas. Kawasan yang luas, jadinya bila kawasan tu kawasan luas, kita tak boleh nak tahu kawasan tu berada di rujukan yang keberapa, melainkan kita gunakan dengan rujukan grid 4 angka. Okey. Untuk yang ni kita tengok perkataan
Perkataan di hadapan ni wajib ada. RG wajib ada. RG, rujukan grid. Okey, rujukan grid yang kat sini kita kena cari rujukan grid Kampung Raya. Kalau kita tengok Kampung Raya ni duduk dalam peta ni. Tu adalah Kampung Raya, kawasan yang luas. Jadi macam mana kita nak tengok Kampung Raya? Kita tengok dia punya rujukan grid. Mula-mula sekali kita kena baca timuran dahulu. Timuran, garisan timuran. Okey, garisan timuran adalah berada di nombor 31. Nombor hilang. Okey, ni adalah timuran dan ini adalah utaraan. Okey, sebab tu dia dapat jawapan dia 3153. 31 adalah timuran dan 53 adalah utaraan. Okey. Kita nak tengok 4 angka ni, kita kena tengok kepada arah yang berada di arah barat daya. Okey. Sorry. Okey, change the color. Ini adalah menunjukkan arah ke sini, sorry. Okey. Tadi kita dah tahu ni adalah garisan timuran dan sini adalah garisan utaraan. Kalau kamu tengok arah yang kamu dah belajar masa tingkatan 1, kamu ingat kan? Di antara arah, jika dekat sini adalah arah timur, dekat sini utara, kat sini adalah barat daya. Jika kamu nak baca rujukan grid 4 angka, kamu mesti baca arah barat daya. Okey, seterusnya rujukan grid 6 angka pula digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu objek atau ciri geografi yang lebih kecil dengan spesifik. Contohnya dekat sini kamu boleh tengok dia suruh kamu cari rujukan grid bagi kilang. Bagi kilang. Okey, kilang ada di dalam segi 4 grid Kampung Raya. Kampung Raya tadi kita baca 3153. Yang ni dia suruh cari rujukan grid untuk kilang. Kilang tu dia dah nyatakan secara spesifik. So cari dekat kilang. Maknanya kita kena pecahkan grid ni tadi. Pecahkan grid ni tadi kepada 10 bahagian. Antara nombor 31 hingga 32, kita pecahkan 10. Sama juga di garisan utaraan, kita kena pecahkan 10. Kemudian, kita buat garisan seterusnya. Kita gariskan dan gariskan sampai ke nombor bawah tu. Utaraan dan timuran, kita tengok nombor dia berapa. Timuran 4 dan utaraan adalah 3. Jadi kita tulis RG. Jawapan dia adalah RG 31 tadi adalah ini. 31 adalah situ dan 53 adalah situ. Kita ambil yang tadi. Nilai Kampung Raya tadi. Sebab dia berada di Kampung Raya. Tapi kita kena tengok 31 tadi adalah rujukan grid untuk Kampung Raya. 31 kemudian garisan timuran adalah 4 tadi. 4 di situ. Dan untuk di garisan utaraan adalah nombor 3. Jadi kita pun dah dapat bacaan kita 31 4 5 3 3 adalah garisan
utaraan. Okey, setakat itu boleh faham? Okey, saya dah ada sediakan video untuk kamu nak membantu kamu lebih faham. Okey, sekarang kita akan tonton video tersebut. Okey, kita tengok dekat sini, ni adalah contoh peta topografi yang kosong lah. Saya tak lukislah peta sebab kita nak tengok rujukan grid. Ni adalah nombor-nombor rujukan, nombor grid yang akan kamu tuliskan apabila kamu nak tahu sesuatu tempat tu berapa dia punya rujukan grid. Okey, garisan yang menegak ini adalah garisan timuran, dan garisan yang melintang ni adalah garisan utaraan. Okey, garisan utaraan. Okey, seterusnya garisan timuran ni adalah garisan yang dilukis secara menegak, menegak ke atas. Garisan utaraan dia akan garisan yang akan menghala ke arah utara, dan garisan timuran dia hala ke atas adalah ke arah timur. Okey, seterusnya kita tengok rujukan grid. Rujukan grid, macam mana kita nak dapatkan sesuatu rujukan grid? Kita perlu tengok titik persilangan antara garisan timuran dan garisan utaraan. Kat sini adalah titik persilangan. Ini contohlah. Kalau kita nak tahu rujukan grid satu tempat, kita tengok dia punya titik persilangan. Kita dapat dua cara untuk menyatakan rujukan grid, iaitu rujukan grid 4 angka dan 6 angka. Dia ada 4 angka dan 6 angka. Okey. Apa yang kita nak baca dulu? Nombor yang perlu kita baca dulu, saya dah terangkan tadi, yang perlu kita baca adalah nilai garisan timuran. Timuran ni kita kena baca dulu. Timuran yang pertama, yang kedua baru garisan utaraan. Okey, setakat tu boleh faham? Baiklah, seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak baca rujukan grid bagi 4 angka dan 6 angka. Okey, saya letakkan dekat sini. Dekat sini adalah Kampung Jabi. Okey, Kampung Jabi ni adalah salah satu kampung yang berada di dalam kawasan yang sangat luas. Bila kawasan yang luas, satu kawasan yang luas, kita perlu menggunakan rujukan grid 4 angka. 4 angka ni dia sesuai untuk cari kawasan yang luas. Okey. Mula sekali kita tengok. Kita tengok dekat sini. Rujukan grid untuk Kampung Jabi adalah dia berada di dalam kotak mana? Kita tengok dekat sini, walaupun dia ni besar macam ni, tapi kita kena keluarkan dia jadikan satu. Kita tengok secara yang kecil ni saja. Okey, garisan timuran dia adalah 22 dan garisan utaraan dia adalah 44. Okey, jadi rujukan grid dia dekat sini kita tengok yang di arah barat daya. Okey. Di arah barat daya. Barat daya segi empat grid ni tu adalah bacaan dia. Sini timur, sini utara, barat daya dia adalah arah sini. Sini arah timur, sini utara, dan sini adalah barat daya. Jadi kita tengok dekat sini 22 dan 44.
Jadi jawapan dia RG 2244. Okey, ini adalah rujukan grid untuk Kampung Jabi. Okey, mesti ingat kita tengok timuran dulu. Garisan timuran yang tegak ni dulu, baru kita baca garisan utaraan yang mendatar. Kat mana kita nak baca? Kita tengok arah barat daya. Barat daya dekat sini. Kalau sini dah jadi arah lain. Sini pun arah lain, sini pun arah lain. Jadi kamu ingat arah barat daya. Okey, itu adalah garisan rujukan grid untuk Kampung Jabi. Seterusnya, dekat Jabi ni, Kampung Jabi ni ada sekolah. Sekolah ni kita kena tengok kawasan sekolah ni adalah lebih spesifik, lebih kecil kalau nak bandingkan dengan Kampung Jabi tadi. Walaupun sekolah berada di Kampung Jabi, tapi kita nak cari sekolah. Sekolah ni kawasan dia kecil saja. Jadi kita kena gunakan rujukan grid 6 angka. Okey, macam mana kita nak? Langkah yang pertama yang kita perlu buat adalah kita kena pecahkan garisan timuran dan garisan utaraan kepada 10 bahagian. Okey. Kat sini kita akan pecahkan. Kita tengok dia punya kawasan ni, kawasan grid ni kita tengok antara 22 hingga 23. Jadi kita kena pecahkan kepada 10. 10. 3, 4, 5. Okey. Dekat sini dia akan mula dengan kosong. 22 ni kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dah cukup 10. Dekat garisan utaraan. Dekat sini kamu tulislah. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Okey. Garisan utaraan pun sama. Kita tengok dia berada di grid 44 hingga 45. Okey, itu adalah untuk garisan utaraan. Seterusnya, apa yang perlu kamu buat adalah mencari titik persilangan. Titik persilangan, kamu letak pembaris dekat sini, letak di tengah-tengah. Tengah-tengah sekolah ni, kamu buat garisan. Okey. Sama juga dengan di garisan utaraan. Kamu buat garisan, maaflah. Tangan satu pegang inset, tangan satu lagi pegang. Nak menulis ni, payah sikit. Kamu kena ikut pembaris lah. Tangan kamu ada 2 kan? Saya pun ada 2. Okey, itulah contoh dia secara ringkas. Okey, jadi kamu dah dapat di garisan timuran kamu dapat nombor 8. Dan di garisan utaraan kamu dapat nombor 2. Macam mana kita nak tulis? Kita kena tulis, kena ingat yang mula-mula kita tulis adalah garisan timuran. Perkataan RG ni wajib ada rujukan grid RG. Okey, rujukan grid RG kita dapat tadi 2. Daripada sini tadi 2.
Nombor yang ketiga adalah nombor 8. Dan tu adalah, yang ini adalah garisan timuran. Dan garisan utaraan kita dapat tadi 4, 4, 2. Okey, itu adalah contoh untuk kita kena pasti rujukan grid bagi garisan timuran dan garisan utaraan. Okey, itu saja penerangan daripada saya berkaitan dengan rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Okey, untuk lagi kamu mudah faham, kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 21, membaca rujukan grid 4 angka. Dekat sini lagi jelaslah dia tunjukkan kepada kamu. Dan juga muka surat 22. Muka surat 22 membaca rujukan grid 6 angka. Dekat sini kamu kena tengok betul-betul lah untuk bantu kamu lagi mudah faham. Dan satu lagi saya nak tambah dekat sini. Dia bahagikan, dia pecahkan grid ni, garisan utaraan dan garisan utaraan dan garisan timuran dia pecahkan kepada 10. Dia pecahkan kepada 10 bermula daripada nombor 0 sehingga 10. Kat sini 31 dia mulakan dengan 0 dan berakhir dengan di grid 32 nombor 10. Dan setiap satu bahagian tu jarak dia mesti sama besar. Untuk jadi bacaan kamu lagi tepat. Okey, setakat tu saja kelas kita pada hari ini. Jika ada soalan, kamu boleh tanya saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Boleh tanya saya. Boleh PM saya secara terus. Okey, sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Saya harap kamu boleh faham dan dapat belajar lagi selepas ni. Okey, sekian, terima kasih.